Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, sahabat handai yang saya hormati dan raikan. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Putih pauh di belakang batang, batang penuh dengan dahan. Dari jauh hamba datang semata-mata untuk bertemu tuan dan puan. Alhamdulillah, kehadiran saya pada malam ini diberi kesempatan untuk bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun dalam keadaan tuan-tuan dan puan-puan mempunyai keadaan yang sibuk, keadaan yang begitu hiruk pikuk, kerana maklumlah pada musim ini adalah musim pilihan raya, maka ramailah suara-suara pemimpin-pemimpin dan calon-calon dan wakil-wakil calon turun berduyung-duyung semata-mata untuk mencari ruang dan peluang untuk bertemu tuan-tuan dan puan-puan. Maka masa ini, ketika ini adalah giliran saya dan diberi kesempatan, maka saya sangat bersyukur dan berterima kasih mengalu-alukan kedatangan tuan untuk bersama dengan saya. Saya ingin maklumkan dan ingin maklumkan dan mengenalkan diri bahawa saya sebagai calon untuk PRK Dun Kajang yang akan menetapkan hari pengundian pada 28 hari bulan April ini, yang kita ada masa dalam 10 hari lagi lebih kurang. Maka tuan-tuan dan puan-puan, inilah peluang yang diberi tidak selalu, sekali dalam beberapa tahun, dan nasib baik inilah masa untuk kita berfikir dan kita menganalisa dan mengimbau kembali. Mungkin pada pilihan raya PRU pada tahun lepas, tuan-tuan dan puan-puan mungkin tersilap, ataupun mungkin ada yang tak datang, ada yang tak berkesempatan. Maka inilah sekali lagi, jangan lagi melepaskan peluang itu, dan jangan sekali-kali untuk membuat kesilapan bahawa inilah satu-satunya masa untuk kita memberi kesempatan untuk memajukan atau membina semula Kajang yang telah kita kenal pada masa ini, penuh dengan pelbagai isu. Saya bukan asing kepada Kajang. Saya adalah antara penduduk di dalam daerah Kajang, tinggal di desa sebelah Bandar Kajang, dan merupakan penghuni Kajang ini setelah sekian lama. Dan segala isu-isu Kajang ini memang saya dapat hayati seperti mana yang tuan-tuan puan hayati sekarang. Pengalaman saya sebagai menguruskan projek-projek pembinaan, sebagai pengurus projek, maka saya berfikir dan berpendapat memang sesuai sekali bagi saya, dari latar belakang saya seorang jurutera awam, untuk menangani isu-isu di Bandar Kajang. Saya pernah bekerja di Kajang pada tahun 1990, telah membina satu jambatan melintasi Bandar Kajang pada masa dulu, jambatan laluan kereta api yang bila kita pergi ke Kajang kita terpaksa tutup pintu, panggil halangan rintangan. Jadi kenderaan terpaksa berhenti. Tetapi kerajaan telah membina jalan kereta api berkembang dengan satu jejatas yang tidak mengganggu. Maka sayalah antara seorang
penyumbang kepada projek itu, di mana saya bertugas sebagai pengurus projek untuk pembinaan landasan berkembang jambatan di Kajang. Maka itulah lebih kurang sumbangan saya yang awal pada Kajang. Dan saya memang memahami apa yang tuan-tuan dan puan-puan pahami, begitu periknya antara isu-isu yang banyak isu di Kajang ini. Maklumlah, Kajang ini adalah Kajang bandar yang lama, yang tumbuh daripada pekan kecil secara tradisi dan membesar dengan keadaan penduduk yang datang lebih ramai, tetapi keadaan fizikalnya tidak begitu berubah. Antara isu-isu yang banyak, saya ingin kemukakan hanya 3 isu. Antaranya, yang pertama, bandar Kajang memang penuh dengan kesesakan. Memang kesesakannya amat kritikal. Mengapakah selama ini telah beberapa kali pilihan raya kesesakan ini tidak diatasi? Mengapakah lok-lok parkir tidak mencukupi, menyebabkan kenderaan-kenderaan yang diletak untuk pengunjung-pengunjung atau pengulang alik daripada sekitar Kajang ke Kuala Lumpur atau Putrajaya yang menaiki kereta api atau komuter tidak cukup untuk meletakkan keretanya? Mengapakah ini dibiarkan? Apakah ini tidak boleh dibuat? Kita tengok lok-lok kedai, ada yang masih kekal beroperasi dengan tulisan di atas itu sejak tahun 1856. Mengapakah latar kedai-kedai yang separuh batu dan kayu sejak tahun 1856 masih dibiarkan kekal? Adakah Kajang ini diletakkan sebagai bandar yang pekan yang tidak mau dimaju, pekan yang tidak perlu kepada kecemerlangan? Adakah Kajang dibiarkan menjadi ke belakang, Kajang untuk ke belakang? Bukan, tidak tuan-tuan. Inilah masa kita nak membina Kajang untuk cemerlang, Kajang yang kita boleh kekalkan ciri-ciri tradisional Kajang, tetapi dengan isu yang kedua, isu banjir. Pada tahun lepas saja, ini telah menjadi isu nasional. Banjir di Kajang menenggelamkan sehingga tingkat pertama rumah kedai. Berapa banyak kenderaan, tuan-tuan, tuan-tuan yang hadir dalam ini memang ada yang terlibat, yang telah mengalami beberapa kerugian kerana keretanya rosak. Itu banjir. Banjir ini bukan tak boleh diselesai. Banjir ini hanyalah kerana Kajang ini tumbuh sebagai pekan yang kecil yang membesar secara semula jadi, maka longkang-longkang dan parit-parit serta sungainya dibiarkan daripada dulu sampai sekarang. Tiada perbezaan, tiada peningkatan. Apakah ini tidak boleh dibuat? Apakah fungsi wakil rakyat yang lepas? Apakah fungsi majlis-majlis daerah, majlis tempatan yang telah ada sedia ada? Ini semua adalah hasil dari pengaruh siapa yang menjadi wakil rakyat. Wakil rakyatlah yang boleh mempengaruhi ahli-ahli dalam majlis penguasa tempatan. Wakil rakyatlah boleh membawa isu ini kepada kerajaan negeri. Wakil rakyat akan boleh menggegarkan Dewan Undangan Negeri di depan pentadbiran Menteri Besar supaya ia boleh dimajukan. Dan wakil rakyat juga boleh membawa kepada Parlimen. Kita boleh, kerajaan negeri boleh berperanan, kerajaan persekutuan boleh berperanan. Tetapi mengapakah dibiarkan begitu? Dan kerja-kerja ini dipanggil kerja-kerja yang melibatkan teknikal, infrastruktur. Maka orang yang lebih berkelayakan untuk menangani kerja-kerja teknikal ini tidak lain dan tidak bukan seorang calon itu mestilah orang yang berlatar belakang
pengajian teknikal, faham teknikal dan tahu cara untuk menyelesaikannya. Dan saya sebagai calon, saya bukan boleh bercakap, tapi saya boleh mereka bentukkan macam mana untuk membesarkan sungai, macam mana untuk mengalirkan sungai. Dan kalau sungai itu tidak cukup untuk aliran, kita boleh membina satu kolam takungan untuk buat sementara, sebagai air tidak menjadi melimpah serta merta dan dialirkan ke sungai secara beransur-ansur. Jadi saya dengan rendah hati dan takzim, dengan rasa penuh hati untuk berkhidmat kepada tuan-tuan dan puan-puan, memperhambakan diri hamba ini, maka saya mencadangkan untuk menjadi calon kepada pilihan raya kecil Kadang. Dan jika saya dipilih, maka saya akan memperjuangkan musuh-musuh ini. Untuk apa? Untuk Kajang ini lebih cemerlang. Maka undilah saya untuk kepercayaan. Hanyalah, kalau tidak lama pun, bagilah saya sepenggal. Tidak lama, sepenggal hanyalah tak lebih daripada 5 tahun. Sekian, saya serahkan kepada anda untuk kebijaksanaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.